Beliau adalah bekas pengayom muda dan Kristian, mengasas IDT itu training dakwah training anak murid kepada Syekh Muhammad Alidan. Yakni training IDT pernah mengikuti koresponden Bible Study Training di South Australia, terlibat dalam kursus training dan trainer ajuran Nuruddin Remo dan Aisyah daripada Islamic Education Nigeria, mengajar kepada kursus interaktif dakwah training IDT Center berceramah jemputan untuk jemputan agama, agensi kerajaan dan swasta, universiti gereja di dalam dan serta di luar negeri iaitu Hong Kong, Singapura, Filipina, Indonesia, universiti Jordan, BYU, universiti Beijing, China, universiti termasuk Haji Kedai Indonesia. Terlibat dalam forum perbandingan agama, pengurusi MSc MA di Melaka pada saat Hakim Jauhan Ampang dan Melaka Konsul Kes Murtad untuk Negeri Sembilan. Beliau juga menulis buku 7 persoalan dan berkenaan asas agama Kristian, 7 Kristian on the basic jawapan Islam terhadap ketuhanan Yesus, menggunakan karya saudara Muhammad Farhan Abdul Allah, Kristianis dan Gereja Murtad dan Dunia Murtad Indonesia. Itu menerjemahkan buku Al-Quran dalam bahasa Indonesia, soalan contemporary, menjawab soalan missionary, public dan macam-macam lain. Jadi beliau juga tokoh agama atau tokoh saudara Muslim 2012, tokoh penting kebangsaan 2013, tokoh Mahal Hijrah Saudara Baru Selangor 2013, juga ahli majlis Negeri Perlis 2014, dan tauliah daripada Nuri yang amat mulia Raja Muda Perlis, juga sebagai daripada data yang saya dapat untuk beliau untuk kita mengetahui latar belakang beliau. Jadi yang itu boleh kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan tersebut kita Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenal berbayar atas nani kita suruh kamu sakit semua lagi dan Allah alaihi wasallam ya dan malam lebih amin itu saya tekan segala untuk memberikan peran untuk memudah mengupas dakwah dakwah Islam dan dakwah dengan dengan muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT dengan izin dan rahmatnya kita dapat berjumpa. Dan insyaAllah pagi ini tazkirah ni ringkas saja, lebih kepada pengalaman saya dan sedikit dakwah-dakwah aktiviti yang saya lakukan. Dan sebelum saya mula, boleh tak minta izin dan saya memperkenalkan sedikit tentang diri saya? Boleh tak? Kita pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta, betul? Tetapi pepatah orang Cina kata nanti sudah cinta banyak dan boleh sopan. Okey, secara ringkas beberapa perkara tentang diri saya. Yang pertama, nama saya Lim Jui Sun. Lim Jui Sun adalah nama saya sebelum Islam. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama kan? Sama ke beza? Sama. Nama. Kurang tepat, sedikit beza. Tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Saya orang yang pertama di Malaysia yang memeluk agama Islam yang tak tukar nama. Saya percaya ramai orang di sini tertanya-tanya, kenapa tak tukar? Nak jawapan? Ringkas, suka hati saya. Yang tak ringkas ada banyak sebab. Sebab pertama, nak tukar persepsi masyarakat. Saya memeluk Islam bukan masuk Melayu. Kedua, saya tak tukar nama, nak tukar persepsi masyarakat. Islam ni agama universal.
Islam ni agama untuk semua bangsa, semua kaum di muka bumi ini. Bukan untuk orang Arab ataupun orang Melayu, untuk semua. Saya tak tukar nama, tujuannya nak berdakwah kepada ahli keluarga bapa, ahli keluarga saudara mara dan sebagainya. Saya tak tukar nama, tujuannya nak permudahkan ramai orang yang nak masuk Islam, kaya-kaya nak masuk Islam, tapi yang halang mereka adalah isu nama. Satu, dia tak biasa. Kedua, hartanya. Dia mempunyai banyak tanah, kedai, rumah, perniagaan, insurans, whatever, macam-macam. Kalau dah masuk Islam, dah tukar nama, masa dia hidup tiada masalah. Kalau dia dah meninggal, hartanya nak pindah kepada anak bini itu jadi masalah. So kalau dah tukar nama, masalah bagi dia. Nak tukar balik, itu lagi mahal. So ini menyusahkan. Sebab kalau nak tukar nama, setiap harta tu kena pergi tukar. Nak buat pemindahan tu kena isi form, kena pergi minta lawyer uruskan, buat pemindahan, makan masa, makan belanja, dan menyusahkan. Salah satu sebab yang paling utama saya tak tukar nama, sebab saya nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahu ke tak tahu, kaum lain masuk Islam, Nabi tak suruh tukar nama. Malaysia, sunnah Nabi, Nabi tak suruh orang tukar nama. Mau bukti? Pertama, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, dia orang mana? Orang Parsi. Sebelum Islam, selepas Islam, nama yang sama, hidup bersama dengan Nabi. Bilal Arabah, Bilal daripada Ethiopia, Afrika. Sebelum Islam, selepas Islam, nama yang sama. Kenapa Nabi tak suruh mereka tukar nama? Kenapa kita masuk Islam perlu tukar nama? Nabi tak suruh mereka tukar nama. Yang pertama, selagi nama mereka tidak mempunyai unsur syirik, Nabi akan kekalkan nama mereka. Kedua, Nabi tak suruh mereka tukar nama supaya permudahkan mereka berdakwah kepada kaum dia sendiri. Saya tak tukar nama, tujuan nak permudahkan dakwah kepada masyarakat Cina di Malaysia. Dan last sekali, saya tak tukar nama, satu sebab yang paling utama, sebab di Malaysia hari ini masih lagi ramai orang tak tahu definisi nama Islam. Ramai masih pegang kepada nama Islam pun nama dalam bahasa Arab atau bunyi macam bahasa Arab. Tapi mengikut kajian saya, nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab. Yang penting nama itu mempunyai makna, maksud yang baik. Setuju atau tak setuju? Nasib baik ada orang setuju. Kalau tidak, pagi ini tak cakap pengalaman, lepas nama itu. Persoalannya nak tahu tak makna nama saya? Lim, nama keluarga, family name. Nama keluarga, bukan nama bapa. Ramai orang keliru. Dia ingatkan masuk Islam janji kamu kekalkan Lim cukup lain. Lim ni nama keluarga, family name. Macam Michael Jackson. Jackson tu nama keluarga, bukan nama. Itu Cina. Lim tu nama keluarga, family name. Okey, Lim ini tak ada kena mengena dengan Lim Wan Eng, Lim Gotong, Lim Leong Seng. Yang paling penting tak ada kena mengena dengan Chua Soi Lim. Dia Chua, saya Lim, lain pokok. Nama kedua saya Jui. Jui ini nama keturunan. Saya berketurunan yang ke-27 dalam pokok keluarga Lim. 27 generation. Orang yang ada ilmu lihat nama saya dia terus tahu ini generasi yang ke-27. Sun, nama diri saya Lim Jui Sun, berarti menuju kejayaan. Saya ulas ini sebab nak beritahu kebanyakannya orang yang masuk Islam, kita hanya suruh dia kekalkan Lim, buang nama Jui Sun. Kalau buang nama Jui Sun, kita dah putuskan hubungan dengan dia, dengan keluarga. Mana mak bapak dia tak marah. Nama generasi dia hubungan dengan bapak dah putus, nama dirinya pun dah buang. Sun, Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Itu maksud nama saya lah. Okey, cukuplah. Kita teruskan kepada perbincangan pagi ini, iaitu tentang penghijrahan saya. Macam mana saya boleh memeluk agama Islam. Sebenarnya penghijrahan saya sangat mudah saja, 3 peringkat.
Saya dilahirkan dalam keluarga yang mengamalkan agama BTC. Bukan buta Cina. BTC berarti Buddhism, Taoism, Confucianism. Saya dilahirkan dalam keluarga sedemikian yang menyembah berhala lah. Dan alhamdulillah pada usia saya 14 tahun saya telah memeluk agama Kristian. Alhamdulillah. Kenapa muka semua satu macam? Tak boleh cakap alhamdulillah, cakap na'udzubillah. Nanti saya jelaskan. Ataupun sekarang jelaskan. Dari asalnya saya penyembah berhala, betul? Dalam Islam kita panggil musyrikin, betul? Tapi bila memeluk agama Kristian, so naik pangkat dari ahli kitab. Maksudnya lebih baik musyrikin ke ahli kitab. Allah bezakan kan? Dan alhamdulillah pada usia 27 tahun, selepas saya buat kajian perbandingan agama, saya jumpa kebenaran dalam agama Islam. Dan saya telah memeluk agama Islam 20 tahun yang lalu. So saya akan terangkan pengalaman saya 3 peringkat saja. Okey, kita kembali pergi ke peringkat yang pertama. Saya sebut tadi saya dilahirkan dalam keluarga yang banyak menyembah berhala. Sejak lahir, mak bapak telah ajar saya sembah berpuluh-puluh berhala. Banyak kan? Berhala Cina ni semua kebanyakannya rupa Cina. Ada yang kurus, ramai yang buncit. Dan sejak kecil lagi saya kurang selesa menyembah berhala. Saya tak selesa, tapi saya tidak mempunyai hujah, saya tidak mempunyai sebab, hanya tak selesa. Dan ada beberapa peristiwa yang berlaku dalam hidup saya yang buat saya ni menolak penyembahan berhala. Peristiwa yang pertama, di rumah saya, mak saya amat kuat menyembah berhala. Adik-beradik semua terpaksa ikut. Saya mempunyai 11 adik-beradik, satu ibu. Jangan tanya saya kenapa boleh ada ramai anak ya. Kalau tanya saya punya jawapan adalah rumah tak ada TV. So adik keluarga saya, adik-beradik ramai. Kadang-kadang bila beberapa perkara berlaku kat rumah saya, contohnya kalau berlakunya ramai adik-beradik tak sihat, demam ke sakit ke, kalau kerap sangat, mak saya akan rasa Tuhan yang disembah tu kurang berkesan. Kadang-kadang pelajaran tidak elok sangat, di Tuhan yang menjaga, yang sepatutnya membantu anak dalam pelajaran tu kurang berkesan. Dan kadang-kadang kerja-kerja tidak berjaya dan sebagainya. Maka mak saya ni, kalau perkara ini berlaku, mak saya pertama akan pergi beli Tuhan. Maksudnya akan bawa saya pergi ke kilang, shopping lah, nak beli Tuhan yang sesuai kepada anak-anak. Dan pernah sekali mak saya bawa saya pergi, dekat luar kilang itu saya dah boleh dapat lihat orang buat tangan Tuhan, buat rupa Tuhan, sapu cat lagi muka dia, baju dia dan sebagainya. Dan bila masuk ke dalam kilang tu, wow, penuh dengan berhala. Yang best sekali, setiap berhala ni ada nama satu, kedua ada fungsi-fungsinya. Dia Tuhan tanah, kalau rumah sini kurang tenteram ke, ada banyak masalah, beli Tuhan tanah, dia jagakan tanah, jaga keselamatan tanah di sini. Kalau kurang berjaya, maka berilah Tuhan yang bagi kekayaan. Kalau banyak kekayaan, takut hilang banyak, berilah Tuhan yang jaga, protect kekayaan. Kalau pelajaran, beri Tuhan pelajaran. Kesihatan, macam-macam Tuhan. Bila masuk ke kilang, itu tokek akan panggil mak saya Asuh. Asuh ni makciklah, lu mau beli apa Tuhan? Mak akan beritahu, komplain kat dia lah apa yang berlaku kat rumah. Maka itu tokek akan rekomen, ini ada 5 jenis Tuhan, dan ini pun bagus, ini kadang-kadang orang kata ini sesuai, dia akan terangkan macam-macam lah. Akhirnya mak saya beli dan bawa balik rumah. Yang kurang berkesan tu diturunkan, dipulangkan balik kepada toko, okay? Dan yang baru pun dia letak, sembah. Bagi saya sebagai seorang budak masa tu 10-11 tahun, saya kurang selesa. Apa ni? Orang buat sendiri, lepas tu beli, letak, sembah. Saya dapat lihat orang buat, macam mana dia buat patung.
Ini peristiwa yang pertama buat saya tak selesa. Peristiwa yang kedua buat saya menolak penyembahan berhala, iaitu saya berpeluang menyaksikan perlawanan bola sepak antara orang Melayu lawan Cina campur India. Kenapa boleh berlaku macam ni? Sebab di kampung saya ni, Melaka, kampung yang saya duduk ni 80% orang Melayu. Maka Melayu nak cari satu pasukan senang. Cina, India susah sebab kita campur sekali baru 20%. Nak cari satu tim sangat susah. Dan orang Melayu ni lahirkan anak ni tak ada break ke tau. Kalau tak ada break, mereka semua tekan minyak ni. Orang Cina, India dia ada kontrol sikit ikut kemampuan tu. Betul lah. Melayu dia tak risau, dia percaya itu rezeki akan turun tu. So Melayu nak cari tim senang. Dan saya amat bersyukur sebab dapat menyaksikan live. Saya tak main tau, masa tu masih kecil lagi, 10-11 tahun. Dan perlawanan bola sepak tu bila lawan, kebiasaannya lah Melayu menang. Sebab Melayu lebih pandai main bola. Setuju tak? Tak setuju ke? Banding dengan Cina dan India, India lebih pandai bercakap, Cina mungkin lebih pandai cari uang. Betul kan? Nampaknya macam ada kebenaran. So, dan saya amat bertuah lagi sebab hari itu, petang itu, bila perlawanan itu berjalan, dan saya menyaksikan orang Melayu kalah kali pertama. Itu sejarah. Bila orang Melayu kalah, salah seorang pemain bola sepak Melayu ni tak boleh terima kenyataan. Too heavy. No way. Kita di Barcelona tak kasih tim kecil. Dan dia tak boleh terima kenyataan. Apa boleh buat? Nak cari gaduh. Senang kan? Kalau orang kalah nak cari gaduh senang aja. So budak Melayu ni dia pergi kepada budak Cina India ni, dengan dia tanya kepada dia, your Cina India yang sembah patung berhala, tak tahukah itu patung berhala manusia cipta dengan tangan? Ini memang nak cari gaduh. Tapi silap, dia nak cari gaduh dengan orang Melaka. Orang Melaka ni, Cina bolehlah cakap bahasa Melayu sikit-sikit, macam saya lah tak pandai, boleh cakap sikit-sikit. Nak kelintur dengan saya, cuba. So tu budak Cina pun jawab balik kepada dia, tanya dia, you orang Melayu sembahyang menghadap ke dinding tak? Bukankah dinding manusia cipta dengan tangan? Satu sama. Lepas tu budak Melayu tu pandai sikit. Tu Melayu kata apa? Apa yang Tuhan cipta kamu tu tak boleh lihat. Macam mana kamu nak lihat Tuhan? Boleh nampak tak udara? Tanpa udara boleh hidup tak manusia? Tak boleh. Udara hebat tak? Sangat hebat kan? Yang dicipta oleh Tuhan, tanpa dia tak ada sesiapa boleh hidup. Yang dicipta oleh Tuhan, boleh tak kamu lihat dengan mata kasar? Tak boleh. Bagi saya, wow, hebatnya udara. Tanpa dia tak ada sesiapa boleh hidup. Nampak? Budak kita kita sebagai seorang budak masa tu, saya suka sesuatu yang hebat tau, sesuatu yang kuat. Peduli dari apa, janji dia kuat jadi dia hebat. Betul? Sebetulnya budak-budak suka Ultraman, Superman sebab dia kuat. Tapi udara ni bagi saya sangat logik. Wow, tanpa udara tak ada sesiapa boleh hidup. Maka udara begitu hebat. Lepas tu budak tu mulai tanya lagi, nampak tak matahari? Tak nampak. Tanpa matahari manusia boleh hidup. Yang dicipta oleh Tuhan pun kamu, yang dicipta oleh Tuhan tu begitu hebat. Tanpa dia tak ada sebab boleh hidup. Yang dicipta pun kamu tak boleh lihat dengan mata kasar. Macam mana kamu nak lihat Tuhan? Bagi saya sangat logik lah. Pakai budak tu, pada masa itu sangat-sangat logik. Masuklah ke dunia saya ni. Bagi saya sejak kecil, saya rasa macam wow, kalau nak sembah at least udara matahari lebih hebat lah. Lain-lain tak ada nampak hebat pun. Nah, inilah yang buat saya mula menolak sembah manusia, sembah berhala dan sebagainya. Sebab tak kuat. Katakan tak kuat sebab saya tak kenal pencipta pun. Saya kena ciptaan dia saja. Ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga yang buat saya ni lagi tak selesa, bila balik rumah kena sembah berhala ikut mak. Mak sembah, anak-anak kena beratur tau. Diri bersama sembah, buat tangan macam ni aja. Mak bercakap. Pernah sekali mak saya sembah berhala yang baru yang dia beli tu.
Mak aja tak lama. Saya tak tahan. Saya tarik baju mak. Apa saja saya cakap kat dia tak jawab. Budak lagi. Mak saya marah dia. Diam. Oh, minta maaf Tuhan. Jangan salahkan dia. Budak lagi. Peristiwa ini buat saya tak selesa. Sejak itulah saya tak suka, tak berani nak tanya soalan kepada mak saya. Tapi kadang-kadang perkara ini berlaku tak kepada keluarga kita. Kadang-kadang anak kita tanya soalan, ayah, Allah kat mana? Banyak tanya iman lemah. Kerana ayah tak tahu jawab kan. So peristiwa ini, satu lagi peristiwa berlaku di depan rumah saya, berlaku kebakaran. Dan kebakaran tu amat besar. Bomba datang padamkan api. Masa tu saya tengah terfikir, termenung ni, kalaulah itu api merebak kat rumah ni kena bakar, macam mana dengan patung berhala? Dia akan turun dalam keluarga, akan duduk di situ dia kena bakar. Saya fikir-fikir, rasa-rasa nak. Pasal mula-mula fikir rasa nak pergi tanya mak. Tapi fikir lebih sikit, lebih baik ikut kata-kata Melayu. Jangan cari sakit, melainkan sakit cari kamu. Akhirnya tak jadi tanya. Saya tahu kalau saya tanya mungkin saya kena lembab. Betul. Nah, sejak kecil peristiwa semua ini buat saya tak selesa nak menyembah berhala. Sebab tak ada apa-apa yang sehebat udara dan matahari dalam hidup saya. Bagi saya Ultraman, Superman, Batman semua ni tanpa udara tetap mati, tanpa matahari tetap mati. So what's so special? Nah, persoalannya macam mana saya boleh masuk Kristian? Isu bola juga. Masa tu usia 14 tahun saya dah mula main bola. Join team main bola. So tempat main bola yang biasanya di sebelah masjid atau surau. Biasanya taman dia mesti ada satu playground. Sebelah playground tu dia mesti ada satu masjid atau surau. So biasanya kita nak main bola kat situ. So sering kali bila kita pergi nak main bola di sebelah masjid atau surau, layanan yang kita dapat oleh orang-orang masjid atau surau adalah pergi tempat lain main, nak tolong jangan main kat sini, pergi. Selalu kena halau. You rasa-rasa orang Melaka layan tak cakap begitu? Kita rasa-rasa kita layan tak cakap begitu? Dalam hati kita kata, you nak apa, boleh tanah. Tak kita main lah, peduli dia kan. So kita pun main. Dan pernah sekali bola itu terbang masuk dalam masjid. Itu jadi masalah. Kalau tak masuk ada hal. Kita terpaksa, masa tu dia dah kunci. Kita terpaksa panjat masuk ke dalam masjid tu nak petik bola. So dengan member pakar dan menjaga sama, pasti kata ada orang Melayu. So kita pun panjat masuk ke dalam masjid. Hari itu memang masjid tak ada baik lah. Salah seorang karya itu nampak ada kunci dan tiba-tiba ada orang keluar dari masjid. Dia nampak kita masuk ke dalam kawasan masjid itu, maka main marah lagi. Halau, tak kejut buruk kita. Lepas itu memang saya takut nak pergi situ. Memang selalunya dia dah marah, tapi kali ini memang terpaksa masuk dalam kawasan masjid itu, kena marah lah teruk. Kita akhirnya cari tempat lain, terpaksa cari tempat lain. Tak terjumpa sebuah gereja di kampung saya itu. Di belakang gereja itu ada padang. Kita pun pergi jumpa. Saya gunakan perkataan padri ya. Dia bukan padri, dia panggil pastor. Tahu tak pastor? Ataupun saya terangkan sedikit. Untuk Roman Catholic, dia ada priest, bishop, archbishop, cardinal, pope. Itu pangkat-pangkat untuk Katolik. Tapi untuk Protestan, mereka tidak mempunyai padri. Protestan tak ada padri. Mereka panggil pastor. Tak boleh ingat pastor, ingat plaster. Boleh ingat plaster. Ini mazhab yang kedua. Mazhab yang ketiga dipanggil Eastern Orthodox Church, Orthodox Timur. So di tanah Arab pun Orthodox Timur lah. So mereka ada padri, ada bishop, pangkat yang paling tinggi sekali dipanggil Patriarch Constantinople. So tempat yang kami pergi itu Protestan, pastor. Tapi saya gunakan padri lah sebab senang nak faham. Saya gunakan pastor nanti orang tak tahu apa. So dia macam padri lah. So kita pun pergi jumpa padri itu dan kita minta tanya lah, minta kebenaran, boleh tak kami nak main bola di padang. Tak padri kata apa? You are most welcome.
minta kebenaran, boleh main. Bila boleh main, dia kata up to you. Dia pagi, petang, malam, up to you, no limit. Nampak tak pendekatan masjid dan surau? Satu kata, pergilah ke tempat lain. Satu kata, you're most welcome. So, kita pun main bola. Pagi main, lepas bola balik mesti main. Weekend, pagi sampai malam pun main. So, bila main bola, kadang-kadang bola kena cermin pecah. Bateri itu tak marah. Kadang-kadang spotlight pecah, bateri pun tak marah. Tapi tak apa, nanti kita selesai. Yang paling best kali, setiap kali selepas main bola, bateri itu akan sediakan makanan dan minuman. Dan duduk dengan kita, tanya khabar semua. Okey, parents semua okey, bagus. Jangan lupa jadi anak yang baik ya. Taat kepada mak, dengar kata mak bapak. Yang paling penting ditanya, pelajaran okey tak? Kata siapa-siapa yang pelajaran yang perlu tak begitu okey, datanglah ke sini, kami ada tuition free. So kita dah main berbulan-bulan, cermin banyak pecah, spotlight banyak pecah, makan terlalu banyak, free punya, minum pun free. Apa yang dia buat sekarang? Dia gunakan cara apa tau? Dia buat kita terhutang budi. Bukan terhutang budi saja. So bila terhutang budi ni masalah. Bila terhutang budi, sudah berbulan-bulan datangnya padri, kali ini dia jemput kita masuk ke dalam gereja. Dia buat kita terhutang budi dulu. Nak jemput kita ke dalam gereja sebab Christmas dah sampai. Dia nak kita datang untuk menyambut Christmas bersama. So salah seorang sahabat saya kata kepada padri, dia tak nak pergi. Dia takut nak pergi pun. So cakap dengan padri itu, dia kata, padri, kami ni bukan Kristian, kami ni beragama Buddha. So dia nak bagi alasan. Itu padri kata, don't worry, this is a house of God. Ini rumah Tuhan, is for everyone, untuk semua. Pernah dengar tak Ustaz Imam cakap begitu dengan orang Muslim? Ini rumah Tuhan untuk semua. Ada? Tak ada. Masjid orang bukan Islam tak boleh masuk. Betul tak? Nampak tak pendekatannya? Dan dia kata apa? And God love everyone. Tuhan mengasihi semua manusia. Pendekatan. So, kita terpaksa pergi. Sebab tak ada hujan lain. Tak tahu nak hujan. So, terpaksa pergi. So, kita pun pergi. Yang best tu, Christmas pagi tu kita pergi, itu padri bukan tunggu di pintu sini, tunggu kat gate entrance. Satu persatu bila kita masuk dia, satu persatu tengah. How are you, Lim? How's everything? How's your parents? Please come in. Dia menyambut satu persatu. Padri dengan ketua-ketua gereja tunggu kat gate, menyambut satu persatu. Saya dah masuk Islam 20 tahun. Dijemput bagi ceramah, bukan saja di Malaysia, satu dunia mana-mana pergi. Bila bagi ceramah, tak pernah sekali pengajar tunggu saya kat pintu. Gate tu tak pernah. Tambahan lagi, saya bila datang, saya tanya, siapa ni pengajar di sini? Cari pengajar. Bukan orang yang jemput kita. So, bila kita dah masuk ke dalam gereja tu, wow, man, tengok muka-muka orang kat situ memang senyum aja. Nampak orang, how are you? Good? Still good? Wah, dia tu memang seronok lah, tak tahu cakap macam mana. Tak nampak muka 20 sen. Tak ada peluang nak lihat muka-muka pecah rumah ataupun muka-muka orang hutang duit tak baik. Tak ada. So bila masuk ke dalam, nyanyi lagu, dengar cerita. Dia khutbahnya lebih kepada bagi cerita-cerita tentang Nabi-Nabi, tentang cerita-cerita tentang Nabi-Nabi dulu-dulu kan. Lepas tu dia terangkan pengajaran. Dia banyak storytelling. Kita banyak hukum hakam. Kadang-kadang saya tak tahu nak cerita macam mana. Solat Jumaat, saya dah masuk Islam 20 tahun. Nak dengar satu kali atau dua kali solat Jumaat yang boleh dengar, tak boleh dengar, tak boleh pakai, sangat susah. Sebab kita di Malaysia ni baca skrip, tak tahu apa yang nak cerita. So, tapi dalam dia punya khutbah, dia punya ceramah tu, sangat seronok. Tak tahu pun dia dengar cerita, ingat itu cerita. Nyanyi lagu, dengar cerita,
Lepas tu makan. Yang paling best pilih hadiah. Boleh pilih. Sana dia letak banyak hadiah. Choose. So sebagai seorang remaja pada masa itu, rasa amat-amat seronok pergi ke gereja. Suasana yang amat-amat sedap. Cantiklah bagi saya. Akhirnya apa berlaku? 90% kalau orang geng-geng kampung ni semua masuk Kristian. Tak ada satu pun masuk Islam. Walaupun banyak masjid dan surau. Sebab masjid dan surau ni tak pernah nak peduli kan jiran ke Islam, siapa nak peduli. Sini peduli tak? Halo? Sini anak dia tahu tak? Pergi ziarah tak? Kalau orang-orang bukan Islam mati pergi ziarah, dia mampus sama dia lah kan? Pendekatan. Tengok gereja dengan masjid, mana satu lebih Islamik? Halo? Tahu tak Islamik tu? Okey, tak apa. Ini peringkat yang kedua, kita ramai masuk Kristian. Yang persoalannya macam mana saya boleh masuk Islam. Nah, ini yang paling penting sekali nak bincang pagi ni. Saya masuk Islam ni ada kena mengenai dengan disko. Sebab saya pergi disko. Tahu muka disko tak? Sini Bangi tak ada disko pun. Tak ada, pakai disko. Satu dua. Okay. Saya pergi disko, saya jumpa seorang haji kerja dalam disko. Tak haji tak? Orang panggil tuan haji lah, orang nak pergi haji kan, kerja dalam disko. Bila dah kenal haji ni, haji ni lah yang memperkenalkan Tip Ahmad Didat. Kenal tak Ahmad Didat? Dia berdebat dengan padri-padri dunia. Dan Tip yang dia kenalkan, rekomen saya adalah Didat dengan Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart adalah pendakwah Protestan Kristian yang paling hebat dalam tahun 80-an. So, dia kenalkan Tip ini dan kami berdua tonton bersama Tip. So, selepas tonton Tip itu memang bagi saya, buat saya sangat tak selesa. Buat saya, kalau orang lebih mudah nak faham akidah goyang. Sebagai seorang Kristian memang kacau lah. Sebab apa Didat ni asyik buktikan, asyik cerita Bible tak betul, Bible bukan kalam Allah. Dia bagi bukti satu, bukti dua, bukti tiga, bukti nombor 4 dan sebagainya. Dan yang saya buat saya marah sekali itu, padri itu tak boleh jawab. Dia tak dapat ulas, tak boleh jawab. Akhirnya apa saya buat? Pinjam tip itu, bawa balik rumah, tengok balik, buka Bible, check, tengok itu orang Islam cakap betul ke salah. Bila dia hujah satu, saya buat pause, saya buka. Betul juga dia kata. Kedua, ada lagi. Ketiga, ada semua apa yang dia cerita, semua dalam kitab. Nak marah, tak tahu nak marah macam mana. Dakwaannya semua ada bukti. Maka saya mula buat kajian. Saya tengok itu tip belakang kotak tip itu ada 89 tajuk. Sangat mahal nak membeli tip pada masa itu. 35 to 45 ringgit satu tip. Satu debit 3 tip. So saya belanja banyak wang untuk beli tip-tip semua dan beli buku Ahmad Didat, The Choice, 1, 2 dan sebagainya, beli Ahmad Didat macam-macam. Lepas tu beli buku tip Gary Miller, Hamzah Yusuf dan sebagainya. So beli, kaji. Selepas 2 tahun lebih kajian, akhirnya baru saya betul-betul faham. Rupa-rupanya Bible ni bukan kalam Allah. Bible ni adalah tulisan manusia. Dia cerita je, storybooks. Storybooks penuh dengan kelemahan, kecacatan. Penuh dengan apa? Satu, Bible berlaku banyak perubahan, sentiasa berubah. Dia banyak tukar, banyak versi. Kedua, banyak cerita mengarut. Ketiga, banyak percanggahan. Keempat, bercanggah dengan sains. Kelima, banyak cerita-cerita yang dipanggil cerita yang bercanggah dengan cerita yang tak elok lah, cerita yang kotor lah, cerita lucah dan sebagainya. So terlalu banyak kelemahan, kecacatan. Dan yang paling penting tu, penuh dengan kelemahan manusia. Bayangkan bila dibaca itu kitab, dia boleh lihat ini memang kesalahan manusia, human error. Kita boleh lihat dalam kitab itu.
So pendekkan cerita, selepas kaji, buat 2-3 tahun kajian, saya terpaksa menolak agama Kristian. Sebab kitab Bible ni bukan kalamnya. Tapi bagi saya tak ada agama lain lagi lah. Kebanyakan agama yang ada dalam pasaran semuanya penyembahan berhala. Yang terbaik bagi saya pada masa itu Kristian. Kristian pun tak betul. Akhirnya saya buat kajian terhadap agama Islam. Saya buat kajian terhadap agama Islam disebabkan Ahmad Didat punya ujalah. Sebab dia punya terang, cara dia buat keterangan tu sangat-sangat confident, sangat-sangat jelas, mudah nak faham. So saya buat kajian terhadap Islam ada 4 peringkat. Peringkat pertama, saya beli buku-buku Islam dulu. Macam-macam buku saya beli. Saya beli Quran, saya beli tafsir Quran, saya beli hadis Sahih Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Saya beli buku-buku sirah, buku-buku sirah, buku-buku fiqh, saya beli buku-buku usul. Tahu tak usul fiqh Profesor Muhammad Qasim Khamali. Saya beli buku-buku Maqasid Syariah. Saya beli Jashar Awda, saya beli Ibnu Ashur dan sebagainya. Buku-buku tip-tip semua beli. Banyaklah buku lagi. Saya nak tanya, beli buku-buku ni nak faham Islam perlu tak buku-buku semua ni? Kat rumah ada tak? Ni saya baca sebahagian. Nak faham Islam kita kena beli semua buku-buku. Ini peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, saya mula baca dan mula buat kajian. Saya pergi cari tokoh-tokoh Islam yang pakar-pakar dalam bidang itu, bincang dengan mereka, belajar dengan mereka. Di Malaysia ni amat susah nak belajar Islam, terutamanya bagi orang bukan Islam. Nak ambil tahu Islam sangat susah. Sebab saya, bila saya minat nak kaji Islam, saya tanya kawan Melayu saya, semua akan ketawa saya. Ini mesti pasal perempuan Melayu. Itu pertama dia tuduhannya. Kedua, kalau pasal perempuan Melayu memang kamu tak ikhlas. Bukan nak tolong saya faham. Tanya, pergi jumpa ustaz, tanya ustaz soalan. Ustaz dia saya jumpa beberapa, tapi semua jawapan sama. Mereka macam satu tim. Bila tanya soalan pertama, Allah Maha Berkuasa, dia kata ya. Allah boleh lakukan segala-galanya, dia kata ya. Bila saya tanya dia, kalau boleh lakukan segala-galanya, kenapa Allah perlu ciptakan malaikat? Kalau dia boleh buat, kenapa ciptakan malaikat? Jalankan tugas-tugasnya. Tak boleh jawab, dia bagi jawapan special. Wallahu a'lam bishawab. So setiap kali tanya soalan, wallahu a'lam bishawab. Ini dah jawapan saya dapat. Sangat susah. So saya terpaksa cari pakar-pakar Islam untuk bincang. Tapi saya terpaksa cari banyak pakar-pakar di luar negara. Malaysia punya dia terlalu tinggi, saya tak boleh faham. Kena cari luar negara. Faham tak pakar? Hello? Faham pakar? Ya ke? Tes dulu sikit boleh? Pastikan dia faham pakar tu maksudnya apa. Nak faham Quran tanya siapa? Tadi kata faham. Jangan kerana saya Cina belum tipu sama saya dalam masjid lagi. Tadi kata faham. Nak faham Quran tanya siapa? Biasanya kita kata tanya ustaz, bukan. Nak faham Quran tanya mufassir, orang yang pakar dalam tafsir Quran. Nak faham hadis tanya muhadis. Nak faham fiqh tanya ahli fiqh. Nak faham usul fiqh, Maqasid Syariah tanya mujtahid, tanya mufti. Tanya yang pakar. Kita kenal tak siapa yang pakar dalam bidang itu? Selama ini kita belajar Islam tanya pakar atau tanya biasa? Banyak tanya biasa kita akan jadi pakar kan? Allah berfirman dalam Quran dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 7, fasalu ila dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nak faham suatu ilmu, tanya yang pakar, bukan tanya yang orang yang ada ilmu. Ask the expert. So, saya tanya pakar, bukan tanya satu pakar tau. Setiap bidang saya akan cari 4, 5 atau lebih pakar untuk bertanya, untuk memastikan apa yang saya faham itu betul, tepat. Peringkat yang ketiga, kajian saya, bila nak kaji dengan bincang dengan pakar pun, tetap saya akan continue buat kajian.
Saya percaya ada jawapan yang lebih baik. Saya tidak akan puas hati dengan jawapan apa yang mereka beri. Dan memang benar, setiap kali bila saya buat kajian, jawapan saya dapat lagi hebat, lagi hebat, lagi hebat. Akhirnya saya mengajar balik mereka. Perkara ketiga ni, selepas terbincang dengan pakar, saya sentiasa berlapang dada. Saya sangat suka orang tegur saya. Saya suka orang betulkan saya. Saya suka orang berdialog dengan saya, berhujah dengan saya secara ilmiah. Di sini boleh tegur tak? Orang-orang di sini boleh tegur ke? Masjid ni penuh dengan tabung-tabung masjid. Tapi masjid nak jumpa satu tabung suggestion box, tak suggestion box. Bagi orang tegur, bagi pandangan tu pada susah. Sebab kalau dia tak ada suggestion box, maksudnya orang-orang dalam masjid tu semuanya malaikat lah, level dia, tahap dia. Sebab tak perlu dibetulkan, semua sudah pakar. Semua sudah betul. Kalau kita mempunyai sikap, orang putih kata tak boleh di undo and unlearn, tak boleh diperbetulkan. Kita buat iblis syaitan gembira. Kalau kita sikap tak boleh tegur, sebelah masjid ini iblis syaitan buka disko hari-hari, siang malam. Kenapa? Sebab iblis syaitan ni, dia tak heran kalau kita minum arak, makan babi, judi, perempuan. No, heran. Kenapa? Kita semua tahu tu haram. Suatu hari nanti kemungkinan kita akan bertaubat. Iblis syaitan paling suka apa? Paling suka kita sikap tak boleh ditegur. Kenapa? Supaya kita kadang-kadang kita amalkan sesuatu yang kita ingat ini sunnah Nabi, padahal dia bukan sunnah Nabi. Maka kita akan sesat. Kita amalkan ajaran yang salah tu, dan kita ingat sunnah Nabi sampai kita mati. Maka kita akan sesat selama-lamanya. Saya masih ingat lagi tahun ini lah, awal tahun ini saya pernah dengar ceramah seorang tamu cakap nama, seorang ustaz yang sangat terkenal. So dia bagi sebuah hadis. Degil saya adalah biasanya saya akan cek sebelum saya akan menggunakan hadis itu. Tapi yang itu saya ni degil, tak nak cek, terima bulat-bulat. Anggap tu ustaz cakap takkanlah tak sahih. Saya terimalah, saya bagi ceramah pun saya cakap gunakan hujah ustaz tu. Kalau itu hadis, rupa-rupanya itu bukan hadis palsu. Itu cerita sangat terkenal dunia. Boleh dikatakan mana-mana saya pergi, orang Islam semua tahu. Yang tak sahih tu tahu, yang sahih tu tak tahu. So bila kawan tegur saya, Lim, itu tak sahih lah. Terkejut buruk saya, balik rumah cek, memang tak sahih. Saya terima kasih kepada kawan yang tegur tu, dan saya minta maaf kepada orang-orang yang saya pernah cerita. Nak tahu cerita tu apa? Ini cerita ni pernah kalau pernah dengar solat Jumaat, pernah dicerita dalam solat Jumaat ni. Pernah cerita tak cerita ni? Nabi pernah sering kali pergi ke pekan Madinah, beriswap seorang lelaki Yahudi yang buta. Pernah dengar cerita tu? Itu hadis palsu. Jangan percaya saya cakap lah, saya dah kaji, saya mungkin salah, tapi balik kaji dulu. Tanya pakar-pakar boleh tak? Tanya 2-3 pakar, tengok sahih ke tak sahih. Tapi kita terima macam hadis sahih kan? Pernah dengar tak? Halo? Pernah. Itu yang satu. 2 bulan lalu satu lagi, anak murid saya tegur saya. Wah, ini saya telah amalkan kefahaman ini 20 tahun. Dia cakap saya salah. Biasanya saya siasat, kali ini tak siasat lagi. Sesuatu yang saya cerita 20 tahun yang salah. Nasib baik ada orang tegur saya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada dia, minta maaf kepada orang yang saya cerita. Tahu tak hadis itu hadis apa? Cerita tentang isteri Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan isteri Nabi muda ke tua? Jawab apa kuat? Itulah saya faham 20 tahun. Kebanyakan isterinya semuanya muda, satu saja tua. Tapi kita faham terbalik kan? 1-2 muda, kebanyakan semua tua-tua, betul?
Kenapa kita faham terbalik? Sebab kita kena tipu satu perkataan. Janda. Janda di dunia ini semua 50 tahun ke atas pun betul. Tak ada janda muda betul. Zaman Nabi kan banyak peperangan. Ramai di kalangan yang pergi perang ni yang muda, mati syahid. Dan isteri mereka muda tak? Tapi jangan percaya saya cakap. Mungkin saya salah. Balik cek boleh? Boleh tak? Tanya beberapa pakar cek. Atau buka kitab Fathul Bari. Kamu akan jumpa apa saya cerita. Saya sendiri begitu berhati-hati pun saya buat begitu banyak kesilapan. Tegur saya kalau dapat mana-mana salah. Tapi boleh tak balik cek dua perkara yang saya sebut tadi. Tengok saya cakap betul ke saya cakap salah. Sekarang ni senang aja, semua ada smartphone kan. You can just dapat jawapan. So peringkat yang keempat, selepas dah buat kajian semua, maka saya cakap dengan diri saya, mulai hari ini sebelum saya daftar masuk Islam, saya akan pastikan segala-gala amalan saya tentang Islam akan berdasarkan kajian, akan berdasarkan ilmu. Saya tak akan amalkan Islam ikut-ikutan. Mesti berdasarkan kajian, berdasarkan ilmu. Dan saya akan amalkan Islam bersungguh-sungguh. Yang paling penting, saya nak sentiasa memperbaiki diri saya. Okey? So dengan cara macam inilah saya masuk Islam. 4 peringkat. 1, 2, 3, 4. Nak tanya sikit boleh? Cara macam ni masuk Islam ni 1, 2, 3, 4 betul ke salah? Kaji dulu baru masuk. Betul ke salah? Betul kan? Oh, kalau saya betul, kaum muslimin muslimat di sini sama juga ke? 1, 2, 3, 4 ke? Kaji dulu baru masuk ke? Ataupun terpaksa masuk? Terpaksa pilih? Halo? Yang saya nak cerita ni adalah jangan mewarisi agama Islam. Jangan jadi orang Islam yang bela-bela. Jangan ikut Islam yang buat andaian, ikut-ikutan, buta tulis. No, Islam agama ilmu. Tanpa ilmu tak ada Islam. Islam ni berdasarkan ilmu. Setuju tak? So saya masuk Islam 4 peringkat. Selepas masuk Islam, saya tak pernah berhenti bercakap. Saya terus berdakwah sampai sekarang 20 tahun full time dakwah. Bagi latihan, bagi kebanyakan saya melatih penceramah, melatih pendakwah dan sebagainya tentang cara-cara dakwah. Kalau ada peluang datang ke tempat saya di Wangsa Maju, ada khusus setiap bulan ada beberapa khusus yang boleh belajar macam mana nak berdakwah. Saya bagi sedikit contoh lah, saya buat dakwah boleh ni. Nak berdakwah senang ke susah pun? Saya bagi satu teknik dakwah. You boleh dakwah kepada sesiapa pun, di mana-mana pun dalam 2 minit. Biasa, 2 minit. Dakwah kepada orang bukan Islam sangat senang aja. Okey, ikut skrip saya, boleh cuba-cuba ingat ni. Simple. Okay, saya anggap sahabat ni non muslim lah. Contoh aja. Yang marah. Untuk dialog aja. Saya tanya, contohnya ni nama dia Peter. Saya tanya kalau kawan saya lah. Saya, Peter, do you believe in God? You percaya Tuhan tak, Peter? Jawapannya ya. Peter, saya pun percaya Tuhan, Peter. Peter percaya tak ini alam ciptaan Tuhan? Dia kata ya. Saya pun kata Peter, saya pun percaya begitu. Peter, kita dua-dua percaya kepada pencipta dan ciptaan, betul tak? Wujudnya Tuhan pencipta dan juga ini ciptaan Tuhan. Setuju Peter? Dia setuju. Saya akan tanya dia, Peter, macam mana kamu nak bezakan pencipta dengan ciptaan? Macam mana kamu boleh bezakan? Biasanya dia tak boleh jawab punya. Non-Muslim tak boleh bagi perbezaan. Sebab agama mereka tidak ajar macam mana nak beza. Kalau agama nak ajar macam mana nak beza, mereka tak akan syirik kepada Allah. So saya akan tanya Peter, you boleh bezakan tak lelaki dan wanita? Dia kata boleh. Saya tanya, lahir terus boleh ke? Selepas belajar baru boleh. Dia kata selepas belajar, selepas memahami ciri-ciri lelaki, ciri-ciri perempuan, dia tak pernah keliru. Saya akan tanya Peter, ada kemungkinan tak you nak tackle perempuan akhirnya kahwin lelaki?
Dia kata tak ada kemungkinan. Kenapa tak ada kemungkinan? Sebab dia tahu beza lelaki dan wanita. Dia tak salah masuk tandas, betul tak? Artinya bila kamu tahu ciri-ciri lelaki, tahu ciri-ciri perempuan, kamu tak akan keliru. Kamu akan cari perempuan, tak akan cari lelaki. Kalau jadi bini lah kan. Dan kalau kamu nak cari Tuhan, nak sembah Tuhan, betul tak? Kamu nak tahu bezakan pencipta dengan ciptaan. Kalau kamu sudah boleh bezakan pencipta dengan ciptaan, kamu akan sembah tak ciptaan? Dia kata no, dia akan sembah pencipta. So, apa ciri-ciri pencipta? Dia tak boleh bagi. Biasanya saya akan bagi kat dia. Saya akan tanya dia, kalau you tak boleh setuju, cakap dengan saya. Saya tanya dia, Peter, can you believe, do you believe, or can you accept this? When I tell you, God, the creator, is ever living. Pencipta ni kekal, ever living. Setuju tak? Biasanya dia setuju. Pencipta ni tiada permulaan, tiada akhir. There's no beginning, no ending for creator, for God. Can you agree? Dia kata boleh. Saya tanya dia, boleh terima tak? Can you agree? Pencipta ni di luar daripada ciptaan. Pencipta ni di luar daripada ciptaan. Maksudnya alam ini kan Tuhan yang cipta. Bila Tuhan cipta alam ini bersama-sama dengan masa, ruang dan jisim. Memang ada masa, ada ruang, ada jisim. Kita semua ada masa tak? Ada ruang tak? Ada jisim kan? Pencipta di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Boleh faham? So dia kata boleh. Tuhan ni mesti di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Dan pencipta ni tidak ada keperluan. Dia tak perlu makan, minum, udara, matahari dan sebagainya. Dia tak perlu. Dan pencipta ni tak ada tidur, tak ada hal lain. Saya akan bagi dia yang simple, yang dia boleh terima tak biasanya? Semua saya bincang, semua boleh terima. Fitrah. Boleh terima. Saya minta dia, boleh tak tunjukkan saya satu Tuhan dalam pasaran yang mempunyai ciri-ciri ini? Tak pernah ada seorang boleh bagi lagi. Semuanya akan kata tak ada. Saya tak jumpa ada satu Tuhan yang orang sembah mempunyai ciri-ciri ini. Sebenarnya kalau kata tak ada, maksudnya apa? Dia sudah lafaz la ilaha. Tiada Tuhan yang mempunyai ciri-ciri. Dia sudah menolak semua Tuhan dalam pasaran. Dan saya akan tanya dia, boleh terima tak kalau Tuhan yang mempunyai ciri-ciri ini? Kalau dia kata boleh, saya minta dia baca surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 255. Ayat sebut tadi itu dalam surah Al-Baqarah. Kalau dia boleh terima, maksudnya dia sudah lafaz la ilaha illallah. Saya memperkenalkan Islam kepada dia tanpa sebut nama Allah. Hanya nak dia mengenali ciri-ciri Allah, the attribute of God, the criteria of God. Kalau dia dah kenal, selepas itu dia tak akan sembah apa-apa lagi yang tidak mempunyai ciri-ciri ini. Itu untuk introduction, nak memperkenalkan Islam kepada orang bukan Islam. Saya bagi satu, ada masa, saya bagi satu contoh lagi. Ada banyak contoh kalau dah dengar. Tapi contoh ni syaratnya kamu semua tak boleh ikut. Setuju ke tak setuju? Tak setuju tak cakap. Setuju? Okey. Cara saya berdakwah ni adalah saya hantar anak saya. Saya ada ramai anak 10. 5 lelaki, 5 perempuan. Setakat ini. Saya hantar anak saya, sekarang sudah 3 lah. Ya, bila hantar anak pertama belajar di dalam gereja. Dia belajar di kindergarten gereja punya. Okey. So, jangan ikutlah. Saya buat saja. Orang lain jangan buat. Nanti jadi fitnah pula susah kan. Saya yang boleh buat. Tujuan saya nak berdakwah kepada orang gereja. So, mereka orang yang baik-baik. Islam tak sampai ke situ. So, orang Islam ni dia tak akan pergi sana punya. Betul kan? Dia rasa ulama akan pergi tak? Kita kan ramai ulama. Mufti pergi tak? Ustaz pergi. Ustaz? Siapa nak pergi? So, mungkin mereka pergilah. Tapi saya pergi. Hantar anak saya, tujuan saya nak berdakwah. Semasa hantar anak saya pergi gereja, nak daftar belajar. Itu cikgu nak. Bila lihat, baca banyak tengok saya punya IC dia pening. Lim Jui Su. Dan IC anak saya Lim Ming Fu. Alamak. Isteri
Perempuan Melayu pakai tudung. Siapalah yang murtad? Dia tengah pening tak tahu siapa murtad. Saya cakap dengan cikgu tu, kami ni beragama Islam. Cikgu tu tanya, kalau Islam kenapa tak ada nama Islam? Dia macam ni kan? So saya jelaskan kepada dia apa maksud nama Islam dan sebagainya. Akhirnya itu cikgu kata, oh, sekarang ni masuk Islam boleh kekalkan nama ya? Saya kata, nak tukar nama pun boleh, nak kekalkan nama pun boleh. Yang paling penting cikgu, nanti cikgu nak masuk Islam, cikgu pun tak payah tukar nama, kekalkan nama cikgu. Isu masuk Islam tak perlu tukar nama, huru hara dalam gereja itu 2-3 minggu. Memang huru hara. So, lepas dah daftar semua, bila dalam gereja saya nak berdakwah, syarat pertama adalah no demand, no supply. Tahu tak no demand, no supply? So, untuk 2-3 bulan saya berkawan saja, tak cakap agama dulu. Tapi bila dah kawan, saya buat mereka ni nak, tahu tak, bila cakap sesuatu saya selalu tak cakap habis. Saya buat mereka nak tanya. Akhirnya selepas 2-3 bulan, pengetua jumpa saya, datang jumpa saya. Dia kata, Brother Lim, boleh tanya sikit? Kata tak boleh, nak tanya banyak. So, dia pun tanya soalan. Dia kata, saya tengok you ni agak terpelajar. Kenapa kamu pilih agama ini? Wow, cara dia cakap macam Islam teruk sangat ni. Saya pun jawab balik lah, saya pilih agama ini sebab saya nak ikut Jesus Christ. You pening tak? You pening ke tak pening? Pening kan? Saya selesai you punya pening ni. Kita wajib tak beriman kepada semua Nabi? Wajib tak beriman kepada Isa alaihissalam? Wajib ke tak wajib? Sekarang ni Isa alaihissalam Muslim, saya nak ikut jadi Muslim, salah. Saya nak ikut Ibrahim alaihissalam boleh tak? Saya nak ikut Daud alaihissalam boleh tak? Saya nak ikut Sulaiman alaihissalam boleh tak? Semua Nabi ni kita wajib beriman, betul tak? Sebab dia percaya Jesus Christ, saya gunakan perkataan Jesus tu. Isa alaihissalam. Saya kata saya masuk Islam sebab nak ikut Jesus Christ. You selesai kan? Tak pening lagi. Tapi dia pening tak? Dia tak habis lagi pening, dia bermasalah ni. We Christian believe in Jesus, you Muslim believe in Muhammad. Dia punya otak pun cakap begitu. So saya cakap dengan pengetua, actually we are Muslim. I say Jesus Christ is a Muslim too. Dia kata no way. Dia kata Jesus Christ is a Muslim, dia kata no way. I say Quran says so. Dalam Quran sebut surah Al-Imran surah 3 ayat 52. Semua Nabi Isa alaihissalam adalah Muslim. Tak dia jawab apa? Dia kata no way, tak mungkin. Kata Quran kata, dia kata no, tak mungkin. Dia tak mungkin, kata Bible bukan lah. Dia tak kerja buruk bila kata Bible sendiri. Tapi Isa alaihissalam dakwa dirinya adalah Muslim. Bukti kat mana? Ada banyak ayat dalam Bible, saya bagi satu. Gospel of John chapter 5 sampai 30. So dalam Bible dia sebut Jesus Christ, Isa alaihissalam sebut, I do not seek for my own will, but the will of the Father which are in heaven who has sent me. Saya tidak melakukan semua ini dengan kehendak diri, tapi saya melakukan semua ini dengan kehendak Allah yang mengutuskan saya. Muslim berarti kita melakukan sesuatu tidak mengikut kehendak diri, tapi mengikut kehendak Allah. Itu artinya Muslim. Bila saya tunjuk ayat itu, pengetua itu tak terlalu berat. Dia buat tangan macam ni. Bila orang buat tangan macam ni, ada dua maksud. Satu, sejuk. Maksud kedua tu, dia tak selesa nak cakap lagi. Dia nak berhenti dah. Dia tak nak cakap lagi. So, it's body language to show that you are uncomfortable. Tak comfortable. Bila dia buat macam ni, saya pun buat macam ni. Nasib baik tak ada tambah seorang lelaki kat belakang buat macam ni. Kalau tidak, kita dapat KRU. So saya cakap dengan pengetua bila saya buat macam ni, saya cakap kalau kamu tak bersedia nak bincang, tak apalah, lain kali kita cerita. Tak payah bincang lagi lah. Dia ingatkan saya berada. Dia kata tak cakap. Saya minta dia buka kitab. Boleh tak dia buka Bible? Saya buktikan. Jesus Christ tu Muslim. Minta dia buka Bible. So dia buka lah. Gospel of Luke chapter 2 verse 21. Dalam Bible sebut apa? He was circumcised when he was 8 days old. Dia telah dikatakan pada usia 8
hari ini. Siapa dikatakan? Nabi Isa alaihissalam dalam Bible. Dia telah dikatakan. Saya tanya pengetul, hari ini penganut mana satukah yang berkatan macam Nabi Isa alaihissalam? Orang Islam ke orang Kristian? Bila saya tanya soalan macam ni, dia terpaksa tunduk, dia cakap slow-slow. Itu orang Islam. Saya pun jawab slow-slow dalam hati. 1-0. Saya tanya, minta dia buka Bible lagi. Gospel of Luke chapter 4 bersama tu dia buka Zoom. Ayat ni sebab apa? Dia kata Nabi Isa alaihissalam berpuasa, tak makan daripada pagi hingga petang. Berpuasa. So saya tanya pengetua hari ini, penganut mana satukah yang berpuasa macam Nabi Isa alaihissalam? Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. 2-0. Saya minta dia buka Bible lagi. Gospel of Luke chapter 24 bersama 36. Dia buka Bible tu ni. Zoom. Ayuh. Ayat pertama tu sebuah apa tau? Ayat pertama tu dalam bahasa Ibrani dia kata Shalom alaikum. Jawabnya alaikum shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. May peace be upon you. Ayat itu mula dengan bagi salam. Saya tanya pengetua, mana satukah penganut yang ikut Nabi Isa alaihissalam? Puluhi nampak sesama penganut bagi salam, jawab salam. Orang Islam ke orang Kristian? Lepas dia tak orang Kristian bagi salam. Tak ada kan? So siapa? Orang Islam ke orang Kristian? Dia jawab orang Islam. 3-0. Saya minta dia buka lagi Gospel of Matthew chapter 26 bersama 39. Dia buka Bible. Ini hebat. Ini penting. Ayat ini sebab apa? Bila Nabi Isa alaihissalam, pertama dia sendiri sembah Tuhan. Dia ajak anak muridnya macam mana nak sembah Allah. Ayat ini sebut, and he walked a little further and he fell on his face on the ground. And dia sebut apa? Dia kata kepada Tuhan, dia baca doa lah. Oh my Father, if it is possible, let this cup pass away from me, not as I will, but as thou will. Dia solat sujud. Saya tanya pengetua, hari ini mana satu penganut solat sujud macam Nabi Isa alaihissalam? Orang Islam pun orang Kristian. Kali ini ajib dia jawab. Dia kata orang Islam. Tapi Brother Lim, saya ada hal penting kena balik office. Ingat ada hal penting. Dia tengah pening. Pendekkan cerita, selepas 2-3 jam dia keluar, dia cakap dengan saya apa? Brother Lim, minta maaf. Saya rasa saya tak boleh cakap dengan kamu lagi. Saya tanya, what's the problem? Apa masalahnya? Dia kata, saya takut cakap dengan kamu. Kalau saya berterusan cakap, saya mungkin akan ikut agama kamu. Siapa yang goyang sebenarnya? Nampak tak? Bila saya puja, saya cakap keburukan agama dia ke? Tak, saya cari persamaannya. Sebab Allah berfirman dalam Quran dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 64. Qul ya ahli kitab ta'allaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wah, katakanlah kepada ahli kitab, marilah kepada kalimah yang persamaan antara kami dan kamu. Cari kalimah yang persamaan, bukan cari kalimah yang perbezaan. So, pengetua tu tak boleh tahan. Dah 4-0 kan? So saya cakap, lepas tu dia kata apa? Saya takut cakap lagi, saya akan ikut agama kamu. Saya cakap dengan dia, kalau kamu nak ikut, jangan ikut Lim. Lim manusia biasa, penuh dengan kelemahan. Kalau mau ikut Jesus Christ. Itu pun kalau you sayangkan Jesus. Tak apa saya buat. It's called reverse psychology. Dia kata dia sayang. Dia kata, boleh bayangkan tak kalau Jesus Christ wujud di depan kita sekarang? Kalau dia wujud di depan kita, dia khatam, dia puasa, dia bagi salam, dia sujud, solat dengan janggut yang panjang lagi. Rupa dan amalannya menyerupai orang Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. Saya kata, itu sebabnya saya pilih agama ini. Nampak tak? Bila saya buat dakwah, saya buat dia marah ke atau kebenaran yang buat dia marah? Ini cara berdakwah. Dan untuk pengetahuan muslimin-muslimat, saya minta doa-doakanlah semoga Allah bagi hidayah kepada pengetua ini. Dan kefahaman ini dah banyak tauhid dah ni. Kita tauhid dah sebenarnya. Yang best sekali itu, selepas dah hujah semua, dia mula berdakwah. Walaupun dia belum berdaftar lagi, dia sudah berdakwah. Dalam kindergarten itu ada seorang perempuan Melayu beragama Hindu.
dibesarkan sebagai Hindu, umum Melayu, agama Islam ni, IC. So dia cakap dengan saya, Lin, dia tolong dakwahkan perempuan ini. Dia ni sepatutnya Islam tau, tapi dia suruh jadi agama Hindu, sudah beragama Hindu. Wah, dia perintah saya buat dakwah, orang asal betul. Saya pun buat dakwah lah, jumpa perempuan Melayu tu, jumpa dia 3 kali, alhamdulillah dia masuk Islam. Lepas tu dia bawa seorang lelaki Cina lagi, bapa aku seorang murid di situ yang beragama Taoism. Dia suruh, Lin, ni pun bagus, tolong dakwah dia. 6 bulan baru dia masuk Islam. Pendekkan cerita, pengetua bawa 6 orang, 6 masuk Islam. Dia belum berdaftar tau, sudah bawa 6 orang masuk Islam. Kamu semua berdaftar? IC dah ada Islam tak IC? Dah daftar tu. So setiap orang bawa berapa ratus? Non-Muslim. Dia belum daftar sudah 6. Dia dah daftar ada 100 kot. Halo. Salah satu masalah paling besar bagi kita orang Islam, kalau kita tidak belajar Islam, seolah-olah kita mu'alaf nak masuk Islam. Masalah kita paling besar, kita terima saja. Kita cara belajar Islam kadang-kadang kurang tepat. Kita tak tanya kenapa, kita hanya terima, tak soal banyak. Orang yang masuk Islam ni nak ajar dia, soalan pertama, kenapa saya perlu buat ini? Kenapa ini, kenapa itu? Betul? Orang yang masuk asal Islam tak tanya begitu. So saya galakkanlah kalau boleh mulai hari ini, boleh tak? Jangan jadi orang Islam blur-blur. Belajar Islam setiap yang kita belajar, boleh tak kita cek dan bincang dengan pakar? Saya cakap begini kenapa? Sebab saya rasa kebanyakan kita ni kurang membaca, kurang mengkaji. Itu jadi masalah. Tak percaya saya tanya, tes sebelum kita balik last. Bulan Januari sampai sekarang, berapakah perkara baru yang kita belajar dalam Quran, daripada Quran? How many new knowledge have we learned from the Quran since January until December? Hello. Berapa perkara yang kita belajar daripada kesilapan kita? How many of you learn after you do study or research, you discover that things that you learn is not right? Belajar daripada kesilapan. Ada berapa bagi nombor? Terlalu banyak kan, sampai nombor tak boleh bagi. InsyaAllah bagus. So itu sedikit perkongsian saya. Sebelum kita saya berhenti, ada soalan nak tanya tak? Ataupun nak betulkan saya ke, nak tegur saya, silakan. Nak tanya soalan boleh, silakan. Tentang keluarga Lim yang mak semua adik-beradik dia ikut tak? Ni pernah dakwah ke dia? Soalan tentang keluarga saya yang Cina tu, ada dah masuk Islam ke atau ada dakwah tak kepada mereka? Dakwah memang tak berhenti, selalu berdakwah. And alhamdulillah ayah saya masuk Islam tapi dah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Adik-beradik banyak perubahan lah. Artinya abang dan ipar saya ramai dah masuk Kristian. Bagi saya berita baik lah. Daripada musyriki so naik pangkat kan. Ahli kitab, so bagus lah tu. Yang kedua, ipar-ipar saya yang beragama Hindu, adik perempuan saya kahwin orang Hindu. So bila saya kahwin Hindu, saya banyak rapat dengan dia dan saya show dia, tengok tape Zakir naik dan sebagainya. Selepas dia tengok Zakir naik, dia susah nak menyembah berhala lagi. Sudah baguslah, ada perubahan tapi hidayah tangan Allah. So saya hanya boleh minta tolong doakanlah semoga Allah bagi hidayah kepada mereka. Ada soalan lain? Yang baik sikit ada tak? Berat sikit ada? 5. Yes. Pandangan Cina terhadap Islam. Okey. Pandangan Cina di Malaysia ni terhadap agama Islam ni dia campur, mix. Dia bukan semua sebulat suara. Okey, bukan semua sebulat suara. Tapi saya cakap dulu, artinya 30 tahun yang lalu, masyarakat bukan Islam ini sangat-sangat pandang rendah terhadap agama Islam. Bagi mereka ni agama Islam ni agama yang mundur, agama yang miskin, agama yang menyusahkan penuh dengan pantang larang. Itu satu dulu. Masa sekarang disebabkan masalah politik di Malaysia, biru dan hijau ni dah ada. Dulu gaduh, sekarang kawan baik. So
mereka mula banyak keliru. Dulu ada satu masa kita tengok politik swing ni, masyarakat Cina selama ini sokong biru, tiba-tiba pilihan raya yang dua yang lalu tu ramai yang mula sokong hijau. Tapi sekarang ni orang Cina akan swing balik, dia tak akan sokong hijau. So, tapi mereka kena Islam. Ada satu masa saya pergi pilihan raya, saya tak terlibat lah, nak undi, nak beratur. Tanya orang Cina, apa lu mau pilih mana satu? Saya dia kata dia mau pilih itu lah, itu hijau lah. Saya apa salah mau pilih hijau? Tak takut kak itu hudud. Hudud lah dia kata. So satu tahap yang mereka, walaupun mereka tak suka hudud, tapi mereka bagi mereka kalau ada hudud boleh buat negara tu aman, damai dan sebagainya, maju dan sebagainya, dia fine, okey. Tapi hanya Islam ni kurang sampai kepada ramai lagi lah. Dan mereka rasa macam hari ini dia punya kefahaman adalah Islam dipolitikkan. Orang politik mempolitikkan agama. Bagi mereka agama Islam ni agama yang baik, tapi orang politik yang merosakkan agama itu, yang manipulate. Sebab itulah saya nak tegur, biru ke hijau di sini tak peduli you apa politik. Jangan bawa Islam ke dalam politik. Bawa politik ke dalam Islam. Boleh faham tak ini? Maksudnya jangan gunakan politik untuk bimbing agama Islam. Biar Islam bimbing politik. Sebab politik adalah sebagian kecil dalam ajaran Islam. Betul? Tapi kebanyakan yang mereka cakap sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan political mileage. Mereka bagi hujah ini berdasarkan apa? Berdasarkan keperluan politik itu. Itu dia bawa Islam ke dalam politik. Itu tak elok. Dalam Islam biar Islam bimbing politik. Yang bawa Islam bimbing politik itu Islam yang akan cantik. Yang biar politik bimbing Islam tu dia boleh nampak itu tak ada cantik. So macam itulah pandangan mereka sedikit. Ada lagi? Yes. Macam okey, agama Kristian ada kitab, percaya kepada Tuhan, Buddhis ada yang percaya tak percaya. Atheist ni macam mana? Yang satu, saya dalam sudah 2,5 tahun tulis buku ni tentang atheist. Sudah 300 lebih buku surat, belum siap lagi. Sebab di dunia ni tak pernah ada seorang ulama di dunia ni menulis buku dakwah kepada atheist, tak ada. Dunia ni cek internet tak akan jumpa satu buku. Kenapa? Sebab kebanyakan, saya menjadi dulu, kebanyakan ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, mereka belajar Islam untuk kefahaman Islam, tapi bukan belajar Islam untuk menyampaikan kepada orang bukan Islam. Maksudnya mereka tak ada pengalaman, mereka tak tahu macam mana pemikiran orang etis, persoalan orang etis, cara hujah orang etis tak tahu. So tak mungkin mereka boleh tulis buku tu. Nak tulis buku semua ni dengan orang bukan Islam, orang yang praktikal, orang yang betul-betul turun padam pergi buat kerja ni. Tak buat kerja memang tak akan faham ni. So dakwah kepada etis macam mana? Gunakan logik dan sains. Ada maksud tak? Kalau boleh bagi saya 5-10 minit, saya bagi contoh. Boleh kan? Okey. Nak dakwah kepada orang etis ini, pertama kita kena faham etis ini, kebanyakannya kita faham definisi salah. Kita kata etis ini adalah orang yang menolak kewujudan Tuhan. Ini hanya betul sedikit saja. Sebenarnya ada dua golongan etis. Satu, orang yang tak percaya kepada Tuhan. Satu lagi, orang yang menolak kewujudan Tuhan. Tahu tak apa bezanya? Di Malaysia, kebanyakannya orang tak percaya kepada Tuhan. Yang Buddhis lah, yang mazhab Theravada atau Hinayana. Bukan mereka menolak kewujudan Tuhan. Sebab dalam agama, ajaran agama mereka adalah tak ada konsep Tuhan. Tidak ada Tuhan. Mereka tak ada konsep. So mereka tak percaya kepada Tuhan, bukan menolak kewujudan Tuhan. Yang menolak kewujudan Tuhan adalah orang yang mempunyai hujah. Saya tak percaya Tuhan wujud. Kenapa? Sebab kalau Tuhan wujud, takkanlah ada orang lahir cacat, takkanlah Tuhan begitu kejam. Dia ada hujah. Kenapa dia boleh bagi hujah? Itu golongan yang berbeza. Hujah dengan ini lain. Tapi tak apalah, saya campur sekali, masa tak banyak. Nak dakwah kepada mereka banyak gunakan logik dan sains. Okay? Sains paling sesuai sekali untuk etis. Contoh, tahu tak penemuan yang paling hebat dalam abad yang ke-20?
the greatest discovery by the modern scientists in the 20th century. Yang paling hebat adalah alam ini sentiasa berkembang. Pernah tahu tak ni? Ini bukan teori tak, ini fakta. Alam ini sentiasa berkembang adalah penemuan yang paling hebat. Dan dari sinilah kita dapat buktikan dua perkara yang penting, iaitu alam ini dicipta, wujudnya pencipta. Kedua, siapakah pencipta yang sebenar? Daripada penemuan ini dapat buktikan. Macam mana? Ringkas, alam ini, kalau ikut pakar saintis, mereka dapat tahu bahawa alam ini sentiasa berkembang mengikut masa. Macam kita tiup belun, tiup belun, kalau kita tiup, alam ini berkembang, betul? Ikut masa alam ini berkembang. Dan pakar saintis, kena tak Stephen Hawking? Kena Stephen Hawking kan dalam buku dia yang The Brief History of Time. Dalam buku tu dia tulis apa? Dia yang buat kajian tentang kalau ikut masa alam ini berkembang, kembali kepada masa, apa akan berlaku? Ghostan masa, apa akan berlaku? Dia dapat tahu rupa-rupanya alam ini akan mengecil atau mengecut sampai satu tahap setitik. Maksudnya apa? Bila dia buat kajian kiraan, dia dapat tahu rupa-rupanya alam ini kalau kembali kepada masa dia akan mengecut sampai satu tahap saja setitik. Dan dia dapat temui apa? Dia dapat menemui bahawa rupa-rupanya alam ini ada permulaan. When you reverse the time, the universe shrink to come to a point of singularity, which means this universe has a beginning. Walaupun dia sendiri tak percaya kepada Tuhan, tapi dia tak boleh jelaskan setitik ini sebelum setitik macam mana. Dia tak boleh kira lagi, dia tak boleh buktikan. So hujah yang paling kuat adalah bila sampai setitik, di mana datang ke setitik, dia mesti ada permulaan kan? Kadang kata ada permulaan. Maka keterangan yang paling kuat adalah pencipta yang telah menciptakan setitik ini daripada tanpa apa-apa. Allah cipta sesuatu tanpa apa-apa, betul tak? Kita manusia cipta sesuatu perlukan sesuatu, betul ke tidak? Maksudnya kita manusia ini bukan pencipta, kita hanya boleh digelar sebagai reka cipta. Kita bukan pencipta, kita reka cipta. Allah saja pencipta, setuju tak? So daripada Stephen Hawking punya kajian tu, dia sampai setitik, tapi keterangan yang kita ada adalah pencipta yang menciptakan setitik daripada tanpa apa-apa. Selepas itu, setitik itu dia mula berkembang. Makan masa 13 hingga 15 bilion tahun. Terjadilah alam yang kita ada hari ini. Dalam arti kata lain, saintis telah membuktikan hari ini, alam ini dicipta, wujudnya pencipta. You suka tak suka tak kisah. Dan inilah kajian sains. Yang kedua, yang paling penting di sini, siapakah pencipta yang sebenar? Mana satu pencipta yang betul? Masih ingat lagi tak kita belajar fizik kat sekolah? The basic physics. Segala-gala dalam alam ini mesti ada masa, ruang dan jisim. Remember? Ingat lagi? Kita belajar yang asas kan? Segala-gala dalam alam ini mesti ada masa, ruang dan jisim. Maksudnya, alam ini ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Segala-gala Allah kita cipta alam ini. Dia cipta alam ini bersama dengan masa, ruang dan jisim. Betul ke tak betul? Tapi sebelum alam ini dicipta, sebelum alam ini wujud, ada tak masa, ruang dan jisim? Tak ada lah. Sebab masa, ruang dan jisim hanya wujud bila alam ini dicipta. Tapi sebelum alam ini dicipta, tak ada masa, tak ada ruang, tak ada jisim. Persoalannya, pencipta wujud tak? Pencipta wujud kan? Dalam arti kata lain, sains bagi tahu kita, pencipta yang sebenar yang menciptakan alam ini, dia di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Yang ada masa, ruang dan jisim adalah ciptaan Tuhan. Tunjuklah, lihatlah hari ini Tuhan-Tuhan yang orang sembah, betul tak? Semuanya ada masa, ruang dan jisim. Maka sains bagi tahu kita, ini bukan Tuhan, ini bukan pencipta, ini ciptaan. Pencipta yang sebenar di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Dan kalau mereka kaji, mereka akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab Quran sebut dalam surah Ikhlas surah ke-112 ayat nombor 2. Allahus Samad. Allah Samad tu, Allah tidak bergantung kepada apa-apa kan? Samad juga tak ada permulaan, tak ada akhir. Samad juga berarti Allah di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim.
Kalau kita boleh gunakan ini, cakap dengan etis, dia akan boleh buat dia faham, boleh buat dia yakin kepada dia wujudnya pencipta, pencipta yang sebenar, ciri-cirinya di luar daripada aliran masa ruang dan jisim. Maka kita akan bawa dia dekat mula mengenali Allah. So itu salah satu cara yang saya akan gunakan untuk orang etis ni. Okey, saya rasa pun dah lewat dah semua. Ada lagi? Last soalan boleh ke? Okey, soalan terakhir. Muslimah, okey. Saya tak dengar. Mas sikit boleh? Adik, tolong ambilkan kertas tu boleh? InsyaAllah saya akan ambilkan 1-2 minit, 1-2 minit. Mengapa Ijli tidak memakai songkok supaya senang orang Islam memberi salam? Orang Islam yang tidak tahu mungkin fikir Ijli ini bukan Islam sebab bukan Cina. Kenapa kamu semua ni tak berpakaian macam orang Arab? Supaya faham kamu ni Islam. Tak ada begini. Masalah kita memahami. Okey, macam ni lah. Macam mana Nabi Muhammad SAW mengenali orang itu Islam atau tak Islam? Saya bagi 3 pilihan. Jangan jawab betul ke salah. Nabi, zaman Nabi, macam mana Nabi kenal orang Islam atau tak Islam? Pertama, lihat namanya. Kedua, lihat pakaian. Ketiga, melihat amalan mereka. Mana satu ya? Halo? Amalan. Tapi hari ini kita tak suka ikut sunnah Nabi. Cara Nabi mengenal orang itu Islam tak Islam bukan nama, bukan pakaian. Tapi kita suka kenal orang itu nama dan pakaian. Itu tak, kalau orang Indonesia sama Sarawak campur ke sini, you akan keliru. Kerana nama Muhammad pun tak semestinya Islam. So, nak kenal Islam bukan lihat nama atau pakaian. Okey? Tujuannya saya tak nak berpakaian begitu, nak didik masyarakat untuk memahami Islam tak Islam, mengenali Islam tak Islam. So orang Islam yang tidak tahu mungkin jangan risau, saya bagi salam dulu. Ada rakan saya yang Kristian menjelaskan tentang video seorang itu Muslim tetapi masuk Kristian kerana dalam Quran ada banyak cerita tentang Isa dan bandingan Nabi. Saya dah ulas video ini. Dia kononnya dia kata dia adalah imam bagi sebuah masjid. Tapi bila orang tanya kepada dia dalam ceramah, siapa tu Nabi Isa? Siapa tu Nabi Isa alaihissalam? Dia kata Isa alaihissalam tu bukan Tuhan. Tapi orang tanya dia, kalau bukan Tuhan, dia siapa? Maka nak buat dia nak mengkaji Quran sekali lagi. Tengok imam cakap begitu. So dia buka Quran, dia baca-baca Quran. Wow, dia kata Quran sebut tentang Isa alaihissalam. Contohnya lah, dia kata nama Isa alaihissalam sebut dalam Quran 25 kali. Nama Muhammad 4 kali aja. Contoh Ahmad sekali 5 kali. So mana satu lebih hebat? 25 kali. Oh, pandainya budak ni. Dia ni tak faham Quran. Dia tak faham bahasa Arab. Keseluruhan Quran Allah cakap dengan Nabi Muhammad SAW. So tak perlu sebut namanya. Tapi kalau dia nak, tak ada masalah. Biasa tak baca perkataan kul. Kul huwallahu ahad. Biasa baca kul ya ayyuhal kafirun. Kul tu apa maksudnya? Katakanlah wahai Muhammad. Betul tak Allah cakap dengan dia? Itu perkataan tersebut dalam Quran 332 kali. Kalau nak banding siapa lebih hebat kan? Nanti dulu. Ibrahim alaihissalam disebut dalam Quran sebanyak 76 kali. Musa alaihissalam disebut dalam Quran 176 kali. Siapa lebih hebat? Kalau itu kira macam ni, adakah Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam lebih hebat daripada Isa alaihissalam? Nampak? Itu logik tak kena. Yang paling bagi saya paling, boleh saya gunakan perkataan bodoh? Boleh. Sorry ya, kasar sikit. Orang Kristian kan percaya Jesus Christ itu Tuhan ataupun anak Tuhan. Kalau Tuhan dengan anak Tuhan, dia tak orang itu bodoh. Kalau dia Tuhan, dia nak banding dengan manusia, dengan Muhammad SAW. Mana ada
Kalau orang gunakan Tuhan untuk banding dengan manusia, maka dia bukan Tuhan lah. Itu satu. Betul ke? Lepas tu nak lagi ke? Banyak yang dia hujah tu. Apa yang you boleh buat? Can you WhatsApp me? I ulas nanti, I bagi jawapan semua. Dan video tu saya ulas semua, tak ada masalah, saya bagi sekejap je. Dan you boleh tahu jawapan semua. Okey. Mungkin tanya penganjur nanti dia minta saya akan bagi. So saya rasa cukuplah setakat ini. Ada lagi? Tak ada lagi kan? Okey, saya tahu Melayu ni dia engine diesel. Tak engine diesel tak? Nak tanya soalan mula-mula sangat susah. Bila dah start susah nak berhenti. Okey, ada beberapa pengumuman untuk muslimin-muslimat di sini. InsyaAllah ni sekadar siapa-siapa yang nak tahu sajalah. Brother Lim tulis, saya tulis beberapa buah buku yang saya rasa penting untuk you semua nak berdakwah kan. 7 persoalan ini mengenai agama Kristian. Buku ni buku yang paling rasa baguslah untuk kamu memahami agama Kristian dan berdakwah kepada Kristian. Kenapa? Buku ni sebut tentang keseluruhan agama Kristian, macam mana boleh wujudnya agama itu. Bila kali pertama agama itu terpesong? Bila kali pertama agama itu terpesong? Terpesong kat mana? Macam mana boleh ciptanya nama agama itu? Macam mana boleh ciptanya ajaran agama itu? Dan banyak lagi. Ada 7 tajuk dalam buku ini. Dalam buku ini ada beberapa perkara yang kita orang Islam confused dan keliru. Apa itu? Pertama, salah sila Nabi. Pernah tengok tak salah sila Nabi? Adam AS, Nabi Muhammad SAW. Selain daripada masjid negara punya, you ambil, semuanya salah. Salah cerita. Masjid negara punya 6 tahun yang lalu, dia minta saya ulas, saya betulkan masa itu 25 kesalahan. Ini bukan kesalahan kecil tau. Salah sila Nabi yang ada di Malaysia ni salah kesalahan yang besar. Kenapa? Tentang kedudukan salah sila Nabi Isa alaihissalam, kita ikut riwayat Bible dulu, bukan ikut riwayat Quran. Antam itu satu, tak ada masa. Kedua, yang tentang ini ada kena dengan rukun iman Islam. Rukun iman Islam. Iblis asalnya siapa? Yang kita belajar. Malaikat. Betul? Azazil, bukan malaikat, betul? Sebenarnya malaikat salah. Iblis bukannya asalnya malaikat. Asalnya malaikat adalah ajaran Kristian. Dalam Bible punya, in the book of Isaiah chapter 40 verse 12. Baca buku saya ulas di sini. Dalam Islam, iblis datang kepada golongan jin, karena minal jin, surah Al-Kahfi surah 18 ayat 50. Jin diciptakan api, surah Al-Rahman surah 55 ayat 15. Tapi manusia, malaikat diciptakan cahaya. Dua makhluk yang berbeza. Kadang-kadang kita rukun iman pun tak betul. Ini banyak lagi ulasan sekarang. Satu lagi tentang Nabi Muhammad SAW. Segala-gala tuduhan Nabi sini, tak ada masalah cakap. Tapi saya tengok orang di sini, I mean, you speak English, do you read English books? One of the most special books that you can read is this book about Syariah Intelligence, about usul fiqh dan maqasid syariah. Kalau ada masa, tapi ini nak saya cakap mau 3 jam at least. Saya insyaAllah boleh cover semua perbincangan tu tentang usul fiqh dan maqasid syariah. Ini dalam bahasa English. Kenal tak Jasya Audah? Tak apa. Dan ada satu produk lagi. Saya bagi tahu masjid dulu dengan saudara muslimin-muslimat di sini, dipanggil Care Line. Selepas ni bulan depan kami akan letak signboard 4 kaki 8 kaki punya signboard tentang Get to know Islam. Get to know Islam. Iaitu orang Islam, orang bukan Islam boleh call toll free. Bila-bila boleh call untuk nak mengenali Islam. So kalau saya ambil kesempatan tanya kepada masjid ini, kalau boleh boleh tak kita mohon untuk letak signboard di satu signboard di sini supaya orang Islam, orang bukan Islam semua boleh telefon untuk tanya tentang Islam. So kita ada pakar-pakar untuk menguruskan, menjawab soalan. Dan satu lagi tentang speaker ni, tentang Get to know Islam. Okey, siapa yang minat bolehlah beli ataupun letak kereta supaya orang bukan Islam boleh tengok tu. Dan last sekali adalah tentang hari ini kita akan agihkan makanan kepada keluarga Islam yang susah di Klang Valley. Kalau ada keluarga ini yang susah, boleh tak bagi nama, bagi alamat, bagi kontak number supaya kita boleh hantar makanan bantuan kepada mereka setiap 3 bulan sekali. Okey, so kita hari ini akan hantar lebih daripada 60 keluarga. Dan bagi siapa-siapa yang nak sokong projek ini, kita akan bagi bantuan keluarga tu
RM200 makna asas setiap 3 bulan. So siapa-siapa yang nak sokong silakan. Itu saja sedikit pengkongsian dan sekiranya terkasar bahasa minta maaf. InsyaAllah rezeki jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.